untuk memberikan ucapan beliau. Saya peruntukkan 30 minit kepada Yang Berhormat Langkawi. Ya, sebelum ini saya satu lagi yang buat speaker. Sebelum ini. Makan duduklah. Kita akan buat usul substantif seperti mana yang dicanangkan oleh Tan Sri Ini DAP yang tak dipertua. hormat bekas Perdana Menteri. Kita akan buat itu substantive motion. Kita harap bahawa masa akan diberikan, tapi pada masa yang sama oleh kerana Yang Berhormat Langkawi dah lama berdiri bagi Langkawi. Bahawa Yang Berhormat Kepung telah disingkirkan untuk tempoh masa 2 hari. 2 hari. Bolehkah saya minta Yang Berhormat Speaker pertimbangkan 2 hari seperti Speaker sudah buat keputusan lah bagan. Speaker sudah buat keputusan. Tolong hormat keputusan Speaker. 2 hari. Seperti mana yang Tolong hormati keputusan Speaker bagan. Kesalahannya 2. Sudah-sudahlah bagan. Sudah-sudahlah bagan. Duduklah bagan. Langkawi sudah bangun bagan. Cuba tengok ni belah kiri Langkawi dah bangun. Yang Berhormat Kepung, Langkawi sudah bangun bagan. Cukuplah. Membuang masa, membazir masa. Bukan saja mengganggu dan mengkacau bilaukan persidangan pada hari ini, beliau malah tidak mahu mematuhi arahan saya. Sehingga saya kena bagi ugutan untuk memanggil polis baru beliau keluar. Ini tak betul lah Speaker. Tak boleh panggil polis dalam Dewan. Tak boleh. Itu Seri bagi 2 hari, 2 hari cukuplah Datuk. Tapi Speaker bagi 2 hari. Bentara dia Yang orang diketua. berdiri kat situ. Bagi 2 hari, 2 hari. Tak boleh. 2 hari cukup. Itu melanggar keunggulan parlimen. Tak boleh. Saya ada Speaker bagi 2 hari lah. Tak boleh. Speaker. Silap Yang Dipertua. Silap. Yang Dipertua bagi 2 hari cukup. Dia tak kena 10 hari pun dia nasib baik. Sokong Saya 2 persilakan hari. Yang Berhormat Langkawi. Fair. Silakan Langkawi. Yang Berhormat Langkawi silakan. Langkawi sekarang. Ya, jangan bantai kami ya. Silakan Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, saya ucap terima kasih kerana memberi peluang kepada saya mengambil bahagian dalam perbahasan berkenaan dengan Belanjawan 2021. Izinkan saya nyatakan kekaguman saya dengan jumlah Belanjawan 2021. Bertuah sungguhlah rakyat Malaysia kerana selama 2,5 jam Menteri Keuangan mencerita berkenaan dengan duit yang banyak yang akan dicurahkan kepada mereka. Tetapi saya tertanya-tanya, dari manakah Kerajaan Perikatan Nasional ini memperolehi 322.5 bilion ringgit untuk membiayai belanjawan gergasi ini. Biasanya di penghujung ucapan belanjawan akan disebut cukai yang akan diperkenal untuk membiayai sebahagian daripada kos belanjawan. Tetapi kali ini tidak ada cukai baru yang akan dipikul oleh rakyat. Dalam masa wabak COVID-19, ekonomi sudah merosot teruk. Tentulah pendapatan kerajaan juga merosot. Belanjawan ini tentulah alami defisit. Tetapi kerajaan seolah-olah tidak ambil berat defisit ini. Tak cukup duit, terpaksalah kerajaan hutang. Jumlah hutang kerajaan akan meningkat kepada 1.3 trilion ringgit. Jikalau kita hutang untuk bayar hutang, ia tidak mengurangkan jumlah hutang. Sebenarnya kita tidak perlu belanjawan yang sebegini besar, melainkan jika ia atasi masalah sosial, ekonomi dan membenteras perkembangan wabak COVID-19. Tentu ada perbelanjaan yang boleh ditangguh sementara. Kita belanja untuk lawan COVID-19 dan kemerosotan ekonomi. Umpamanya, kabinet terlalu besar. Ramai yang dilantik jadi menteri, timbalan menteri, bertaraf menteri, tetapi mereka tidak dapat bekerja pun kerana wabak. Kita boleh kurangkan jumlah mereka,
tanpa jejaskan perjalanan pemerintahan. Peruntukan untuk pelbagai jabatan ada yang dinaikkan sehingga 520%. Pembangunan penjabat boleh ditangguh 160 juta untuk bangunan pejabat Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, 64.4 juta di seberang laut, 231 juta pejabat Kementerian Dalam Negeri dan banyak lagi. Peruntukan Jabatan Perdana Menteri dinaikkan daripada 7.9 bilion pada tahun 2020 kepada 11.7 bilion. 1 bilion daripada 100 million dari 100 million untuk projek khas. Apa perlunya membelanja 125 juta ringgit bagi kompleks Angkasa Puri? Kita perlu tangguh projek ini. Ingatlah, kita perlu bayar hutang sebanyak 39 bilion ringgit. Hutang yang diambil oleh kerajaan kleptokrat dahulu. Kebanyakan hutang ini sudah hilang sama sekali kerana tidak dilabur. Ya, saya akui kita telah menangani serangan COVID-19 dengan baik. Saya ucap tahniah kepada Dr. Noor Hisham kerana kejayaannya. Saya tak fikir dia takut mati. Semua kita akan mati. Tetapi ada negara yang lebih berjaya daripada kita. Ada teknologi baru yang telah diperkenal. Kita perlu belajar daripada mereka yang berjaya. Kita juga perlu kaji teknologi baru yang mungkin boleh kurangkan jangkitan penyakit ini dan dengan itu memperbaiki ekonomi kita. Memperuntukkan 3 bilion, iaitu cuma 1% daripada jumlah bajet, tidak mencerminkan pandangan serius kerajaan terhadap pandemik ini. Saya akan cadang beberapa tindakan melawan kesan pandemik ini yang akan memerlukan lebih banyak peruntukan. Pada permulaan, kita memerlukan 2 minggu untuk tentukan sama ada seseorang itu sudah dijangkiti penyakit virus ini. Sekarang kita boleh tentukan sama ada positif ataupun tidak dalam jangka masa hanya 1 jam setengah. Ada juga jenis tes yang boleh tentukan positif atau tidak dengan serta-merta. Dengan sistem ini, kita boleh tentukan seseorang itu bebas atau tidak dari jangkitan. Kuarantin tidak perlu diadakan. Dengan menentukan seseorang itu bebas daripada jangkitan, ia boleh dibenar bekerja dan membuat lawatan ke kawasan hijau. Di tempat lawatan sekali lagi tes boleh diadakan untuk menentu pelawat bebas daripada jangkitan. Kita tahu industri pelancongan penting dalam ekonomi negara kita. Apabila orang yang sihat dikena kuarantin termasuk semasa lockdown, daya keluar ataupun produktiviti mereka tidak dapat menyumbang kepada ekonomi. Ekonomi negara akan merosot. Sesungguhnya, lebih ramai orang yang sihat di kuarantin daripada mereka yang sudah dijangkiti. Apabila lockdown diadakan, lebih ramai mereka yang sihat menjadi tidak produktif. Sebaliknya, jika kita dapat tentukan melalui tes bahawa ia tidak dijangkiti, ia boleh ikuti kehendak SOP tetapi dapat melancong ataupun bekerja. Ini akan menyumbang kepada pemulihan ekonomi. Memang kos pemeriksaan ini mahal. Kerajaan perlu bantu kos. Tetapi dengan ekonomi menjadi lebih maju,
kerajaan akan dapat pulangan sekurang-kurangnya separuh daripada sumbangan mereka yang sihat bekerja. Harus kita ingat bahawa kesan daripada COVID-19 ini bukan saja terhadap kesihatan tetapi amat teruk kepada ekonomi. Lockdown memang satu cara membendung COVID-19 yang berkesan. Tetapi ini menjejas ekonomi kita dengan teruk. Lebih lama lockdown, lebih teruk lagi kemerosotan ekonomi. Kita dapati bahawa kerajaan dengan mudah melambatkan lagi lockdown ini dan menjejaskan pemulihan ekonomi. Lockdown menekan rakyat yang miskin sehingga ada yang kehilangan pendapatan sama sekali. Mereka tidak pun dapat makan. Sebaliknya, ramai orang yang bergaji terus mendapat gaji penuh. Biasanya gaji kebanyakan daripada mereka lebih tinggi daripada menampung keperluan hidup. Dan kerajaan pula akan tambah RM500 lagi sekaligus kepada mereka. Apa perlunya kerajaan menambah pendapatan mereka apabila gaji mereka lebih daripada mencukupi membiayai keperluan hidup mereka? Sepatutnya bantuan diberi kepada pekerja yang hilang pekerjaan dan hilang pendapatan sama sekali. Mereka tidak pun dapat membiayai makan mereka harian. Ada cadangan supaya gaji menteri dikurang 30%. Dalam zaman COVID-19, saya tak fikir menteri akan kebuluran kerana dikurangkan gaji 30%. Sebaliknya, terdapat ramai yang tidak ada pendapatan sama sekali kerana tidak bekerja atau berniaga lagi. Dan bagi mereka, keluarga mereka akan turut menderita. Kalau tak berani potong 30%, mungkin hanya 10% boleh diterima oleh menteri-menteri. Kita sedar COVID-19 mudah merebak jika pesakit berdekatan dengan kita. Apakah untuk melindung daripada jangkitan daripada beberapa pesakit kita kurung penduduk satu negeri? Mungkin sukar dikawal, tetapi lockdown terus harus terhad kepada kluster dan sekelilingnya sahaja. Di luar, mereka yang didapati sihat setelah diuji tidak perlu dikurung dengan MCO. Ya, memang ada kemungkinan yang sihat dijangkiti semasa berjauhan daripada kluster, semasa bekerja ataupun melancong. Tetapi jika dapat diadakan tes lebih kerap dengan dapat menentukan keadaan kesihatan dengan lebih cepat, kita dapat asingkan mereka yang positif sebelum mereka dapat berdekatan dengan yang sihat. Dengan cara ini, kita kurangkan jumlah yang sihat yang tidak dapat bekerja. Sudah tentu di tempat bekerja dan di mana-mana saja, kita amalkan SOP sepenuhnya. Memang ada bahayanya jika diamalkan cadangan ini. Tetapi mencuba mengurangkan kemerosotan ekonomi juga penting. Ingatlah, pada mula kita diserang, kita kenakan MCO seluruh negara. Tetapi sekarang kita kenakan MCO di kawasan tertentu sahaja. Apabila ekonomi kita tidak berjalan, bukan saja pekerja yang menganggur, tetapi kerajaan juga akan hilang pendapatan. Memulih ekonomi amatlah penting dalam usaha kerajaan mengurangkan kesan buruk daripada wabak pandemik ini. Tuan yang di-Pertua, saya ingin kembali kepada belanjawan gergasi yang dicadang oleh kerajaan.
Walaupun jumlahnya amat besar, tetapi ia tidak dapat atasi masalah yang dihadapi oleh rakyat di pelbagai peringkat. Dilaporkan bahawa lebih daripada 32,000 perniagaan terpaksa gulung tikar. Sebabnya ialah kerana mereka kehilangan pelanggan. Perniagaan mereka merosot sehingga tidak dapat bayar hutang. Apabila perniagaan gulung tikar, ramailah kaki tangan yang akan hilang punca pendapatan mereka. Ada di antara mereka yang ditimpa pelbagai tekanan termasuk kebuluran. Keluarga mereka juga akan menjadi mangsa kehilangan kerja kerana majikan gulung tikar. Yang menganggur terpaksa buat apa saja kerja yang mungkin. Ada yang terlibat dengan gig ekonomi, memandu motosikal sebagai delivery boy dan lain-lain kerja. Yang kita perlu akui ialah cara bekerja dan mencari makan sudah berubah. Kerajaan perlu kaji cara-cara hidup yang berlainan. Saya percaya jika kita kaji halangan disebabkan COVID-19 dan kita juga mendalami teknologi berkomunikasi yang lebih mudah ini, kita akan dapat cara dan peluang baru untuk menangani masalah kita. Sistem Zoom umpamanya memboleh kita berunding daripada jarak jauh, seolah-olah sudah bertemu. Banyaklah urusan yang boleh guna telekonferensi ini. Kita sudah terima dan faham akan kegunaan online marketing, iaitu bagaimana kita boleh pasarkan barangan kita, membeli dan membekal segala keperluan kita tanpa ke kedai atau ke pasar. Segala yang kita jual atau beli dilakukan melalui telefon saja. Untuk ini, kemudahan menghantar diperlukan. Ini memberi peluang pekerjaan hantar-menghantar kepada pemilik motosikal dan kereta. Online trading sebenarnya boleh meningkat jual beli dengan lebih besar. Kita tidak perlu bertemu pembekal ataupun pembeli melalui iklan yang mempamer jenis barangan dan fungsinya dalam komputer ataupun telefon bimbit. Pasaran dunia menjadi lebih terbuka walaupun kepada pengusaha kampung. Terdapat banyak cerita berkenaan online marketing yang menaikkan jumlah jualan berkali ganda. Sebenarnya, cara online ini boleh menyumbang dengan tingginya jual beli di pasaran dunia. Dagangan antarabangsa juga boleh ditingkatkan. Industri penghantaran tetap akan lebih maju kerana peningkatan bisnes jual beli melalui online marketing. Bagi bisnes kecil-kecilan, ada Food Panda, Grab dan lain-lain. Jika industri ini dibenar tanpa terlalu banyak lesen dan aturan-peraturan, ia boleh menggantikan sistem lama yang memerlukan rundingan dan perjumpaan antara pembeli dan pembekal. Melalui Zoom, kita boleh adakan rundingan tanpa keluar daripada rumah pun. Satu dari halangan terhadap kekurangan bisnes ialah keperluan mendapat berbagai jenis kebenaran daripada kerajaan. Pelaburan dari dalam dan luar negara terpaksa tunggu kadang-kadang sehingga lebih daripada 1 tahun sebelum mendapat kelulusan. Dengan ini, pertambahan jumlah pelaburan untuk menjana peluang pekerjaan dan pendapatan bagi mereka yang hilang punca pendapatan akan tercapai. Sebenarnya, anggaran pertumbuhan 7,5% tidak akan tercapai. Jumlah pelaburan juga terlalu optimistik. Ya, kita
memang berhasrat kurangkan penyelewengan apabila memberi kebenaran untuk bisnes. Memang ada kemungkinan rasuah berlaku. Tetapi dengan kita kurangkan kegunaan wang tunai dan mempercepatkan kelulusan serta mencatat segala transaksi dalam buku bank, rasuah boleh dikurangkan. Dengan mempercepatkan proses kelulusan kebenaran pengeluaran, maka pemulihan ekonomi akan jadi lebih cepat. Jika tidak, pelaburan yang dirancang akan tercapai pada tahun 2022. Saya sebut perkara ini kerana pengalaman saya apabila saya tidak lagi berkuasa. Ada kes yang mengambil masa sehingga 8 tahun sebelum mendapat kelulusan. Kata ahli perniagaan, time means money. Dengan izin. Sekarang pihak yang diberi kuasa melulus yang terdiri daripada pegawai terpaksa rujuk kepada orang atasan. Ada kalanya apabila dirujuk kepada orang atasan, mereka disuruh untuk rujuk kepada pegawai pula. Jika belanjawan 2021 ini nak dilaksana, maka proses kelulusan hendaklah dipendekkan. Banyaklah wang swasta dan kerajaan yang boleh diselamatkan jika kelulusan dipermudahkan. Unsur politik tidak harus mengganggu proses pentadbiran. Penglibatan orang politik dalam urusan eksekutif hendaklah dihentikan. Ini menepati separation of powers yang kita ingin amalkan. Jika eksekutif diberi kuasa, janganlah mengganggu mereka kerana politik. Tuan Yang di-Pertua, saya tidak bersetuju dengan mengurang ahli dewan kepada 80 orang sahaja semasa bersidang. Sebenarnya banyak sudah perubahan fizikal dibuat untuk memastikan jangkitan tidak berlaku semasa ahli berada dalam dewan. Lagipun ahli sudah diuji sebelum masuk dewan dan dikuarantin terlebih dahulu. Tujuan mengurangkan kepada 80 orang ini tentulah kerana mereka dapat duduk dengan jarak yang lebih jauh antara mereka. Tetapi sebaliknya, mereka duduk di tempat biasa seperti 222 orang hadir. Kita lihat barisan menteri-menteri tidak sedikit pun berubah, sama ada 222 hadir ataupun 80 hadir. Jika virus boleh lompat ke kiri dan ke kanan dan menjangkiti jiran semasa 222 hadir, semasa 80 ahli berada dalam dewan pun virus dapat lompat kerana jarak antara mereka adalah sama. Apa perlunya mengurangkan kehadiran kepada 80 jika jarak antara ahli sama seperti 222. Sebaliknya, di waktu belah bahagi, 222 ahli boleh masuk dewan. Yang penting dalam SOP untuk elak daripada jangkitan ialah jarak antara individu. Jarak yang dianggap selamat ialah 1 meter. Tetapi dalam dewan ada skrin plastik yang melindungi kita dari orang sebelah. Cara ini memang baik. Bagi frontliners, skrin plastik dipakai untuk melindungi seluruh muka yang sudah pun ditutup dengan mask. Di dalam dewan pun diadakan skrin plastik ini. Walaupun jarak antara kita kurang daripada 1 meter, dengan adanya skrin plastik, kita lebih terselamat daripada jangkitan. Kita berterima kasih kerana niat untuk selamatkan ahli yang berhormat.
tetapi janganlah sehingga kita tidak dapat menjalankan tugas kita. Tuan Yang di-Pertua, kita semua ingin luluskan bajet ini. Jika ianya tidak lulus, pada lazimnya Perdana Menteri perlu letak jawatan. Akan jadi pula satu lagi krisis politik. Kerajaan pintu belakang ini akan diganti dengan kerajaan tebuk atap yang juga tidak stabil. Kita telah ada pilihan raya yang menentukan kerajaan pilihan rakyat didirikan. Setelah dipilih, kerajaan ini dijatuhkan dan kerajaan oleh puak yang ditolak oleh rakyat mendiri kerajaan. Ini sebenarnya adalah satu penipuan walaupun tidak ada undang-undang yang melarang perbuatan ini. Ia menidakkan demokrasi. Malangnya kerajaan pintu belakang ini amat lemah dan menghabiskan masa untuk pertahankan kedudukannya. Negara diserang oleh wabak COVID-19 yang mengancam pemerintahan. Tumpahan kepada pemerintahan kedudukan yang lemah ini menjejaskan tumpuan kepada menangani masalah wabak COVID-19. Hasilnya ialah pembaziran masa dan wang untuk merebut kuasa. Kita lihat pembaziran ini di Sabah. Jika dahulu kita sudah berjaya kurangkan wabak, sekarang kita dihadapi dengan second dan third wave dengan jangkitan lebih 1,000 sehari. Ramai yang maut yang sepatutnya berada sekarang. Masih ada yang ingin mengadakan PRU supaya dapat rebut kuasa. Ingatlah berapa ramai pula yang akan mati kerana Kerajaan Perikatan Nasional ingin jatuh Kerajaan Sabah. Ya, rebutan di Sabah berjaya, tetapi kosnya amat tinggi. Banyak nyawa terkorban kerana ketamakan kuasa. Dari rekod yang kita telah lihat hari ini, saya tidak percaya PN akan dapat menangani wabak COVID-19 ini. Dalam krisis yang kita hadapi sekarang, cash bukan lagi king. Walaupun pakar budaya ini memberi nasihat, walaupun pakar budaya cash is king ini memberi nasihat kepada kerajaan, ingatlah apa sudah jadi kepada penasihat ini. Tetapi amat pelik, perbicaraan di mahkamah dihentikan kerana COVID ini, tetapi banduan boleh berucap di dalam dewan. Jika boleh di parlimen, tentulah boleh juga di mahkamah. Kurangkanlah pemerhati dan media dan amalkan perpisahan sejauh 1 meter antara mereka yang perlu berada semasa perbicaraan. Jika nanti COVID-19 tamat, bertahun-tahun diperlukan. Bebaslah banduan. Ya, Yang Muhammad Yang lebih utama pada rakyat ialah mereka terdedah kepada kebuluran. Yang Muhammad Bagi mereka yang tidak pernah mengalami kebuluran, Muhammad Langkawi. tekanan sudah sampai ke tahap menekan jiwa. Langkawi. Ada mohon celahan ya Berhormat. Sikit ya. Terpulang pada Langkawi nak bagi tak bagi? Bagi. Adakah Yang Muhammad rojok orang yang bocak di parlimen tu ialah Port Dickson dan Pekan yang pernah dijatuh hukum bocak di parlimen ni? Macam mana? Muhammad sebut kata orang yang telah dijatuh hukum cakap di parlimen. Apakah Yang Muhammad rojok pada Port Dickson dan juga Pekan? Low class ni soalan lah. Very low class. Terima kasih Arah. Sila. Yang Muhammad Langkawi teruskan ucapan. Nampak tak perlulah saya jawab. Yang lebih utama pada rakyat ialah mereka terdedah kepada kebuluran. Bagi mereka yang tidak pernah mengalami kebuluran, tekanan sudah sampai ke tahap menekan jiwa. Sudah ada yang membunuh diri kerana terputus kehidupan biasa. Ada ramai yang mengalami tekanan jiwa.
apabila digugur daripada pekerjaan. Sesungguhnya, kes-kes seperti ini perlu ditangani secepat mungkin. Usaha perlu dilakukan. Rancangan untuk membantu mereka perlu menyeluruh. Di sinilah terdapat tempatnya untuk kerajaan curahkan wang. Saya sedar bajet 2021 ini ada peruntukan untuk membantu mereka yang terputus harapan. Tetapi bantuan yang dicadang tidaklah mencukupi dan tidak menyeluruh. Perbelanjaan untuk pembangunan boleh dikurangkan atau ditangguh supaya dana yang diselamatkan boleh diguna untuk mengurangkan tekanan jiwa. Tuan Yang di-Pertua, saya mendengar beberapa ucapan menteri kerajaan yang menyebut tentang dasar yang diperkenal oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Dasar ini jika dilaksana sekarang boleh membantu negara mengatasi sebahagian daripada kesan wabak COVID-19. Yang Berhormat ada 1 minit lagi minta dirumuskan ya Berhormat. Baik. Perancangan yang saya maksudkan ialah dasar kemakmuran bersama. Sebenarnya Pakatan Harapan sudah bermula melaksana dasar ini, tetapi Kerajaan Pakatan Harapan telah dijatuhkan dan perancangan penting ini tidak dapat dilaksanakan. Di antara yang terpenting ialah mengurang jarak kekayaan ekonomi antara bandar dan luar bandar. Kemiskinan di luar bandar yang menjadi lebih buruk kerana COVID-19 boleh dikurangkan jika dasar pertanian luar bandar dipindah. Pertanian luar bandar sehingga kini tidak memberi pulangan yang baik kepada penduduk kampung kerana biasanya mereka menghadkan tanaman mereka kepada satu jenis tanaman sahaja. Apabila pasaran untuk tanaman mereka jatuh, mereka menderita. Dasar yang perlu diperkenal ialah pertanian campuran ataupun dengan izin mixed farming. Jenis tanaman hendaklah meliputi bukan sahaja kelapa sawit, getah dan padi. Sebahagian kawasan hendaklah ditanam dengan sayur-sayuran, buah-buahan dan juga untuk ternak ikan. Dengan cara ini, kejatuhan harga satu jenis boleh dikurangkan kesan dengan kelarisan pemasaran jenis yang lain. Lagipun pertanian moden boleh menghasilkan pulangan dalam jangka masa yang pendek. Vertical farming boleh mengatasi kawasan tanah yang tidak cukup luas. Sudah ada pengusaha di Malaysia yang mengeluar sistem dan alatan baru yang boleh menghasilkan pengeluaran sayur dan juga ikan dengan kos yang rendah. Jika pinjaman disediakan, seluruh kawasan pertanian di Malaysia boleh menghasilkan makanan yang amat diperlukan pada masa ini. Sekaligus kita dapat kurangkan kemiskinan di luar bandar dan mengatasi kebuluran dalam bandar. Janganlah dasar kemakmuran bersama ini ditolak disebabkan ia adalah daripada parti lawan. Kerajaan yang ditubuh bukanlah untuk orang parti kerajaan sahaja. Kerajaan kerap berkata ia adalah kerajaan bagi semua rakyat. Oleh itu, janganlah tolak cadangan parti lawan yang baik bagi semua rakyat kerana mengutamakan politik parti. Walaupun kita tidak perlu ketepikan perlembagaan negara, undang-undang dan aturan-peraturan dengan mengisytiharkan darurat, tetapi dengan kuasa yang ada sekarang, kita masih boleh lakukan banyak tindakan untuk membendung COVID-19 dan memulih ekonomi negara. Tuan Yang di-Pertua, saya ucap terima kasih kerana diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan mengenai Belanjawan 2021 yang dibentang oleh Menteri Keuangan. Saya reserve diri saya dan parti saya untuk menyokong atau tidak Belanjawan 2021 Kerajaan Perikatan Nasional ini. Saya harap cadangan yang bernas oleh Dewan ini diberi tempat
dalam Benjawan 2021. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Langkawi. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Jelebu, 15 minit.